الله ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثا غوثا. Maka yang hayawan ni yang dibangsakan pada hayawan, maka sekaliannya suci. Semua hayawan adalah suci, melainkan barang yang ditentukan oleh syarak akan najisnya. Ya, anjing, babi, atau ada seperti anjing, babi, ya, seperti anjing dan seperti babi. Dia kena panjang sikit tu mat asli babi. Ya, anjing atau khinzir. Dia berkhinzir, orang Melayu kan sangat tak tahu. Ya, penterakan khinzir ni binatang babi macam. Oh, macam babi kata. Sebut Arab bunyi. Anjing atau babi, dan yang jadi daripada keduanya. Ya, anjing dikahwinkan dengan kambing. Jawab dia apa? Najis mughalazah anak dia tu. Ya, kalau pada binatang dia pergi kepada aswak, pergi kepada tak elok. Ya, percantuman antara binatang suci dengan binatang yang najis, maka hukum dia jinah najis. Adapun manusia sebaliknya, yang lebih baik ahsan, yang lebih elok. Mana kalau ada antara dua lelaki dan perempuan, seorang Islam seorang kafir, anak mesti ditarik pada Islam, kena selamatkan. Atau salah satu atau daripada keduanya, dengan apa? Haiwan yang suci. Dulu di Kedah dia orang hambat habis satu trailer kambing jenis yang patah apa, telinga kan. Dia orang tengok dia macam kan, cek rupanya dia dikahwinkan ni benih tu antara apa, kambing dengan anjing bulldog. Oh, bagus sosok tu buat kekal dia macam rasa. Rupanya habis najis mughalazah. Ya, ni cek betul sekarang ni macam-macam. Dikahwinkannya babi dengan apa, kambing berdiri, bentuk macam biri tu, moncong babi. Ada jaga ya. Jadi kalau dengan manusia sekalipun, maka adalah anaknya najis. Diambilnya ya benih daripada anjing atau babi, kahwin manusia, macam-macam dia buat test kan. Jadi keluar orang, hukum dia najis. Kena kaedah kita apa? Yang masyhur. Tu mana bila bercantum dua ni, salah satu daripada dia, hukum dia haram. Iza jitama al halal wal haram ghulibat haram. Iza jitama al haram wal halal wal haram. Bila berhimpun al halal wal haram, benda halal dengan benda haram, ghulibatil haram, dilebihkan pada haram. Jadi hukum dia najis. Dan hasil yang muktamad apabila beranak antara manusia dan anjing atau babi, ya, sama ada manusia itu laki-laki atau perempuan, maka jadilah anak ni itu atas lain daripada rupa manusia, tak rupa orang lah, maka iaitu najis ain dia. Hukum dia najis macam kita pegang dia babi juga, kena sama dengan ittifaq, mana tidak ada khilaf di kalangan ulama. Dan jika atas rupa manusia, diambilnya benih manusia, dicantum dengan babi, keluar rupa orang, atau cantum dengan anjing, keluar rupa orang, sebiji rupa orang, ya, maka pada Syekh Ramli suci ainnya. Suci ain, dan diberi akan hukum manusia pada sucinya. Mana hukum dia suci, sebab apa? Berhubung hukum dengan zahir. Nahnu nahkumu bizawai. Tengok hukum zahir manusia, hukum dia suci. Dia pendapat Syekh Ramli. Mana pada hukum zahir dia, hukum dia suci. Dan ibadatnya, mana dia kena buat ibadat macam biasa juga, hingga sah dia buat pada semayang dan khutbah. Jadi itu imam semayang, sah ikut. Baca khutbah, boleh jadi itu imam. Bapak dia babi, kacau je. Macam-macam tu ni. Satu, ni pendapat Syekh Ramli. Tetapi tiada pada wilayah, dalam pengurusan dia nak pada wilayah tak boleh, nak jadi wali nikah ke apa semua tu tak boleh. Ya. Maka tiada jadi wasi, dia orang pegang wasiat atau wali pada menikahkan, ya, bagi anak yatim, semua tak boleh. Hak tu dia tertegah. Dia pada masalah suci, pada kita nak sentuh tak apa, suci pada ibadat dia boleh buat, boleh diikut. Dan tertegah pula daripada kisas, makna tak boleh diambil kisas sekali dia. Ya, kalau orang bunuh ni pun orang tak kena bunuh balas. Dia ada tafrik hukum situ, dia bercerai, berbeza. Dan kawat, ya, dalam bab denda, dalam bab fiqh kita lah. Dan tiada sah berkahwin dengan manusia, orang nyanyi ke dia. Dia rupa orang, nak nikah kawan tak boleh sama. Sebab apa? Antara keturunan anjing. Jadi keturunan babi nyanyi ke dia. Jadi maknanya apa? Tak boleh.
tak sah berkahwin dengan manusia dan mewati akan saya oleh juga hendaknya. Dan tiada harus makan sembelihannya. Ada orang Islam sembelihan tak boleh makan, bukan dia ada orang apa? Dia nak babi. Ada keturunan antara dua tu, anjing atau babi, maka dia tauzik, dipecahkan hukum. Ya. Bab sembelihan kalau dia sembelih tak boleh makan tuan. Dan tiada dibangsakan pada bapa. Mana kalau dia berkahwin besok, nasab tak boleh turun. Tak ada bin kat dia. Waktu tak boleh bin dia, ada rahsia. Rahsia apa? Dia keturunan natang. Berat je. Dan tiada dapat mengambil pusaka. Ya, nyanyi ke dia dapat pusaka sebab dia buat kerja macam ni. Ya, lama dia dapat pusaka, dia dapat pusaka sebab apa? Dia bangsa lain. Ada keturunan daripada haiwan yang tersebut. Dan tiada dipusakai. Kalau dia ada harta pun orang lain tak boleh ambil pusaka dia. Dia ambil batu mal ambil. Dan tiada jadi najis jika bersentuh dengan dia dengan basah keduanya. Kita basah, dia pun basah, tak ada apa-apa. Atau salah satu daripada keduanya, dia basah ataupun kita basah, tak menyebabkan najis mujawazah. Atau salah seorang daripadanya, dan harus masuk ia ke dalam masjid. Keturunan anjing masuk masjid. Keturunan babi, hanya kita buat itu. Jangan dia buat kerjanya. Tetapi sah ia nikahnya sahya. Sahyanya, mana kalau dia ada sahya, dia nikahkan boleh. Dia nak nikah tak boleh? Oh boleh. Dia orang kaya, dia jadi kaya, dia beli hamba. Dia nak menikahkan, tak boleh. Kerana adalah demikian itu jalan milik, bukan jalan wilayah. Sebab milik, sebab hamba dia dipanggil milkul yamin. Ini masalah yang ittifaq antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Dia jangan kena ittifaq, yang sini disepakat. Dan yang khilafnya pada najisnya. Najis tu ada khilaf. Setengah kata najis lagi. Tapi Syekh Ramli kata tak najis. Dan ketiadaan yang mana pada masalah najis atau tidak, atau ada ikhtilaf. Setengah ulama kata kembali pada asal dia ada keturunan anjing atau babi. Dicantumkan daripada manusia dengan anjing atau babi. Kalau rupa orang, situ ada khilaf pada najis. Setengah kata najis, setengah kata tidak. Kalau rupa binatang tu memang najis lah. Maka kata Syekh Ramli suci ainnya, dan kata Syekh Ibn Hajar najis, hukum dia najis tetapi dimaafkan. Asal mungkut tu pula, dia najis tapi dimaafkan daripadanya. Maka atas kata Syekh Ramli jua, kata atas kalau pegang pada pendapat Syekh Ramli, jikalau mati ia, dimandikan dia dan disemayangkan dia. Dan di atas kata Syekh Ibn Hajar, sukarlah memandikan dia. Jadi maknanya maka ditanam dengan ketiadaan mandi dan semayang. Tak payah mandi semayang. Sini ada khilaf. Maka atas orang yang mengatakan suci adalah kaedah pada ghalibnya jua, bukan kuliah, bukan kaedah keseluruhan. Dan berpegang dengan zahir Quran dan hadis itu aula daripada berpegang dengan atas kaedah. Anak itu mengikut pada nasab keturunan itu akan bapanya. Mana bapa dia kalau Islam, anak Islam. Kalau bapa dia sebaliklah. Dan pada ibu, pada sahyanya. Kalau dia anak dia, makna mak dia hamba, ibu pun jadi anak dia pun jadi hamba. Dan hurriyah makna merdeka itu juga. Kalau dia merdeka lah anak dia. Dan zakat itu terlebih ringan, dan agama itu terlebih tinggi. Maknanya pada agama diikut yang terlebih tinggi lah. Mana kalau ada orang kafir dengan Islam, dia bercantum dua benih tadi, maka anak mesti dimasukkan pada Islam. Ini dia buat kerja tak elok, betul anak pula dilarikan ni pula. Oh taklah, Hindu lagi keling macam-macam cerita tu. Dan yang terlebih sangat keras pada balasannya dan jizyah, dan terlebih kurang daripada dua asal pada najis dan sembelih. Sini kurang, makna najis diukur najis, dan persembelihan dia tidak boleh dimakan tadi, sebagaimana diurai tadi dah. Dan berkahwin mana tak boleh berkahwin, dan halal makan mana tak boleh dimakan sembelihan dan udhiyah, itu jugalah.